Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Rahayu. Saya Siti Nur Anis Najiha, wakil dari Kumpulan 9 untuk subjek sekolah dan masyarakat. Ingin mengadakan satu sesi temu bual bersama Cikgu Rahayu untuk membincangkan mengenai cabaran-cabaran yang guru hadapi di norma pendidikan yang baru ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Rahayu kerana sudi untuk mulakan sesi temu bual bersama dengan saya. Sebelum itu bolehkah Cikgu menceritakan serba sedikit mengenai data diri Cikgu? Okey. Terima kasih pada adik Anis kita yang sudi temu ramu saya pada hari ini. Okey, nama saya Rahayu binti Abdul Rahman. Pengalaman mengajar dah 21 tahun. Okey, sekolah ni merupakan sekolah kedua dalam perkhidmatan saya. Saya major dalam kesusastraan Melayu, minor bahasa Melayu, dan sekarang memang saya mengajar bahasa Melayu sepenuhnya. Okey, tingkatan 5, tingkatan 4 dan juga tingkatan 3. Kemudian saya memang bahasa dari sini lah. Tempat lahir saya. Okey, itu sajalah. Okey, demikian sedikit berdata mengenai Cikgu. Saya teruskan kepada soalan saya yang seterusnya, iaitu seperti yang kita tahu selepas berlakunya pandemik COVID, banyak perubahan yang berlaku dalam sektor pendidikan. Jadi kami ingin mengupas isu apakah cabaran-cabaran yang Cikgu hadapi bagi meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran di norma baru ini. Bolehkah Cikgu menceritakan serba sedikit mengenai cabaran-cabaran yang Cikgu hadapi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? Okey, baik. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negara kita, sebenarnya dunia, dilanda bencana wabak COVID-19, wabak COVID-19, dan antara lainnya memaksa kita untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP, dan hal ini juga telah membantutkan pendidikan yang terutamanya untuk PDPC kepada anak-anak. Okay, jadi masa tu norma baru itu menuntut kita untuk berada di rumah dan pembelajaran harus diteruskan. Jadi dengan keadaan genting dan sebagainya. Jadi antara cabaran yang saya hadapi lah ketika PKP, antara lainnya satu, terpaksa kelas perlu diteruskan seperti biasa, dan alhamdulillah bahagian pengurusan telah menyediakan jadual, yang mana jadual itu bukan seperti jadual waktu sekolah yang sebelumnya. Jadual itu disesuaikan dengan keadaan semasa tu. Maksud saya, pelajar dalam sehari diperuntukkan misalnya 3 mata pelajaran yang perlu dalam masa sehari. Jadi kita bahagikanlah mengikut subjek. Dan cabaran yang pertama yang saya hadapi, satu, berkaitan dengan apabila kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Okey, antaranya bukan semua mampu untuk menyediakan peranti elektronik kepada anak-anak. Satu lagi kekanan apabila kita ini, anak-anak terdiri daripada sekolah kita sebenarnya merupakan sekolah yang berada di kawasan luar bandar. Bila luar bandar dan mungkin yang memiliki anak lebih daripada seorang, dia akan mengalami kesusahan lah apabila terpaksa berkongsi telefon bimbit dengan anak-anak yang lain. Jadi akan ada anak-anak yang terpaksa berkorban untuk, maksudnya siapa yang lebih memerlukan telefon bimbit. Jadi maksudnya akan ada yang tak akan masuk kelas. Itu satu cabarannya. Dua, dari segi capaian internet itu sendiri. Kadang ada telefon tapi kena ada data. Ketika awal PKP, ketika awal bencana yang menimpa ni, memang kita disediakan dengan data yang percuma oleh pihak kerajaan kan. Tapi benda tu agak lama, jadi apabila habis dia jadi agak sukar lah. Jadinya kebanyakan yang tak dapat join tu disebabkan oleh cikgu tak ada data. Jadi tu dua lah cabaran. Ketiga, cabarannya apabila berlaku keadaan begitu, dan kita tahu bila berlakunya kemelesetan ekonomi menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Jadi tak
tak dinafikan. Anak-anak yang dewasa, remaja, pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 3, ada yang dah bekerja. Bekerja untuk menampung perbelanjaan keluarga. Jadi apabila bekerja, tentu saja dia tak dapat masuk mengikut jadual yang dah ditetapkan. Contohnya kalau dia bekerja malam, kadang untuk dia bersedia di awal pagi tu agak berat. Jadi yang masalah yang saya hadapi lah, pelajar saya terutama yang berada di kelas belakang, memang tak masuk kelas sebab kerja, sebab tolong mak, sebab berniaga dan sebagainya. Itulah antara cabaran. Adakah dari segi pendidikan mereka terbeban, maksud saya agak ketinggalan dari segi pencapaian akademik mereka? Kalau pencapaian akademik, sebenarnya kita nak ukur pencapaian akademik itu antara kaedahnya mungkin melalui pentaksiran yang kita buat. Sama ada kita ada PBD, pentaksiran dalam bilik darjah. Yang tu kalau bersemuka, betul tak? Tapi kalau secara dalam talian, maksudnya satu, cikgu-cikgu dia memang ada rekod. Maksudnya dia catat setiap minggu, misalnya untuk kelas saya, kita akan adakan latihan. Kita buat pembelajaran sama ada secara Google Meet. Kemudian kita akan bagi soalan kuis. Cuma yang tak puas ni bila kita tak bersemuka. Kadang-kadang dia delay. Fahamlah bila tugasan yang delay ni, kadang-kadang ada yang buat, ada yang tak buat. Kalau kelas di hadapan tak ada masalah. So dia akan follow lah. Tapi kalau yang di belakang tu, dia ketinggalan dari segi itulah. Sebab kebanyakan budak ni yang dia memang bergantung sepenuhnya kepada cikgu kan. Jadi bila agak sukar sebenarnya bila kita nak adakan PDPR ini. Itu. Okey, seperti yang cikgu telah terangkan tadi, saya dapati terdapat pelbagai cabaran dari tangan yang guru-guru hadapi. Saya rasa anak murid cikgu sangat betul dapat cikgu yang Alhamdulillah mengajar mereka. Dengan itu, bolehkah cikgu terangkan sedikit apakah kaedah ataupun strategi yang cikgu gunakan untuk mengatasi masalah-masalah itu? Okey. Tadi saya cerita tentang cabaran. Okey, bila mana kita mempunyai masalah dengan peranti, cikgu sedia maklum, pihak sekolah pun sedia maklum. Tapi kita tetap kena teruskan hidup. So antara alternatif ataupun kaedah yang diambil lah oleh pihak pengurusan sekolah, pentadbiran maupun PIBG yang sangat menyokong apa saja yang dilakukan oleh guru ni untuk anak-anak, kejayaan anak-anak, ialah YDP sendiri yang menyalurkan sumbangan. Maksudnya beli dengan duit dia sendiri, dia beli phone. Saya ingat dalam 20 buah, okey, dia beli berserta dengan data. Jadi kita sponsor kepada pelajar-pelajar yang memang ada rekod nak belajar, tetapi masalah dia tak boleh masuk sebab masalah itulah line dan sebagainya. Contoh yang saya nak bagi dekat sini, seorang pelajar saya di kelas 5 aspirasi, Anissa. Maksudnya dalam kelas tu ada 12 orang. Selalunya pelajar saya akan masuk 11/12. Tapi selepas bantuan yang diterima, alhamdulillah selepas tu full, kehadiran mereka full dan saya tak ada masalah lah untuk kelas tu. Jadi satu, maksudnya pihak sekolah lah memainkan peranan yang penting bersama-sama dengan PIBG. Maksudnya kita ada sokongan daripada komuniti. Jadi mak bapak pun dia alert lah benda tu. Yang tu satulah dari segi bantuan phone. Dan phone tu juga kita buat secara pinjaman. Bila dah habis dia kena pulangkan. Dia kena pulangkan. Maksudnya maksudnya lepas tu dia pun memang bagi. Dia jadikan sebagai harta sekolah. Maksudnya nanti kalau ada program apa dia akan yang tu diuruskan di bawah PIBG lah. PIBG EJK lah yang uruskan. Itu satulah usaha. Dua, kita tengok usaha lain ketika itu kan kita tak boleh buat kelas bersemuka menggunakan premis kerajaan dan sebagainya. Tapi masa tu ibu bapa sendiri yang minta, sebab bila dia tengok anak-anak mungkin agak ketinggalan, jadi mereka cadangkan. Maksudnya kita gunakan premis-premis lain, maksudnya dipersetujui. Jadi kita guna masjid,
kita guna balai bomba. Dan memang dia sediakan tempat untuk kita lah, tapi kita ikut SOP lah. Kita ikut SOP, maksudnya semua diuruskan oleh komuniti setempat, termasuk orang perseorangan yang sediakan rumah untuk budak-budak. Tapi bukanlah budak tu satu tingkatan yang pergi, tak, dia kelas kita bahagikan. Dan kita pilih lah subjek yang perlukan, sebab ada subjek yang dia tak boleh secara online. Mungkin dia kena habiskan, dia kena buat folio, dia kena kan. Jadi bila kena bersemuka, terpaksa. Nak tak nak terpaksa. Sama juga macam saya ajar bahasa Melayu. Nak semak karangan dia agak pening lah. Bila kita nak baca karangan tu, dia agak memang sangat membebankan sebenarnya. Sebab bukan satu kerja yang mudah lah. Tapi sebagai guru kita kena bijak lah. Maksudnya bukan all the time kita guna karangan, kita boleh pelbagaikan. Antaranya kita guna quizy, kita guna word, word art tu, banyaklah kita guna apps yang ada tu kan. Ya, betul. Okey, begitu jelas yang diberikan. Supaya terdapat pelbagai pendekatan dan strategi yang cikgu-cikgu usahakan dan guna untuk menghadapi isu ni. Bolehkah cikgu terangkan sedikit, adakah pendekatan yang digunakan ini mendapatkan hasil sebagaimana yang tadi cikgu ceritakan? Anu murid mampu join ke kelas dan dapat kehadiran yang penuh. Selain itu, kalau saya nak cerita dari segi kejayaan tu, saya rasa jauh lagi lah kot. Sebabnya anak-anak ini beruntung sebab akhirnya kita boleh kembali ke sekolah dan menjalani PDPR tu secara bersemuka. Cuma bila habis fasa, maksudnya fasa berada di rumah dan kita dah boleh bersemuka, kita dah buka sekolah 21 Mac kan. Jadi bila dah kembali ke sekolah, sebenarnya pelajar sendiri mengakui yang mereka agak ketinggalan. Betul tak? Jadi bila mereka agak ketinggalan, sebagai mak, sebagai cikgu, takkan kita nak biarkan benda tu. Jadi maksudnya ramai kalangan rakan-rakan saya yang kita kena, baiklah, kita mula balik. Kita akan mula balik. So kita ni lah, yang mana yang nak kejar silibus, yang mana yang nak kejar topik-topik penting yang dalam peperiksaan. Terutamalah kita tekankan kepada pelajar SPM. SPM, iaitu memang kita tekankan sangatlah. Yang saya cerita tadi, yang apa yang kita buat sampai kita buat kelas tambahan dan sebagainya, yang tu memang fokus dekat pelajar SPM. Sebab salah satu sebabnya sebab kita tak nak dia lost, dia tak berada di landasan yang benar. Jadi agak susah kita nak tarik dia last minute. Jadi tapi alhamdulillah lah sekarang dia berada di landasan yang betul. So kita carry forward dan minggu depan insya-Allah kita akan trial untuk SPM. Jadi kita akan tengok hasilnya lah. Sebab baru-baru ni exam pun alhamdulillah kalau untuk bahasa Melayu meningkat. So kita akan cuba dia lagi lah untuk SPM. Okey, saya rasa sekian sahaja temubual daripada pihak saya kepada cikgu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi untuk ditemubual, sama-sama membantu kami menyiapkan tugasan yang diberikan. Ini ada sedikit sayang hati daripada kumpulan kami untuk cikgu Rahayu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Anis. Okey, saya doakan selamat maju jaya buat Anis dan juga rakan-rakan. Okey, bakal guru-guru semoga menjadi guru yang memberi aspirasi kepada insan-insan di luar sana. Terima kasih.